perbincangan tentang bermulanya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah adalah topik yang agak bagus untuk kita bincangkan sempena dengan Simfoni Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Namun sebelum bermulanya 13 tahun di Mekah itu dan 10 tahun di Madinah, kita perlu maklum bahawasanya sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 571 Masihi adalah kurun yang ke-6 Masihi, ya. 571 Masihi adalah kurun yang ke-6 Masihi. Apa yang menarik di sini ialah jarak di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam adalah 500 tahun. Lebih 500 tahun. Kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kemunculannya adalah waktu yang tepat. Kerana apabila ketiadaan Isa alaihissalam, di mana Isa hanya wujud ataupun muncul di atas muka bumi ini hanya 33 tahun, maka alam pada ketika itu sungguh porak-poranda. Perubahan yang dilakukan ke atas scriptures ataupun maklumat yang telah diberikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa telah diubah, ya, oleh golongan-golongan yang tertentu. Saya masih ingat lagi apabila saya membaca Injil Barnabas, ya, disebut bahawasanya apabila disiplin ataupun sahabat Nabi Isa itu bertanya, dia siapakah yang akan datang sesudah kamu ini, wahai Isa alaihissalam? Maka Isa menjawab, yang akan datang sesudah aku ialah Ahmad, yang bernama Ahmad, yang berasal daripada gurun padang pasir. Kemudian aku hakikatnya ingin berada di zaman itu, tetapi aku tidak mampu. Dan sesungguhnya kemunculan Ahmad itu, mengikut Injil tersebut, kemunculan Ahmad itu ketika agamaku, syariatku berada terlalu rendah. Hanya 30 orang sahaja yang betul-betul beriman kepada syariat aku, maka ketika itu muncullah Nabi ini. Dan dia ialah Nabi akhir zaman. Dan dia merupakan adik aku daripada susur galur kami, datuk kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu merupakan kata-kata disebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 571 Masihi itu merupakan tahun yang bergolak, iaitu tahun gajah. Dan sesungguhnya 30 orang Nasrani yang betul-betul mengikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang wujud pada waktu itu. Antaranya ialah Waraqah bin Naufal, iaitu pakcik kepada Khadijah bin Khuwailid. Ya. Apa yang menarik lagi di sini ialah bila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin membincangkan tentang waktu kecilnya dan seterusnya, tidak. Kita pergi, saya lebih suka kepada isu-isu yang penting, yang signifikan terhadap dakwah itu sendiri. Dan kita maklum apabila turunnya wahyu di Gua Hira itu ketika beliau berumur 40 tahun merupakan satu langkahan besar untuk beliau meneruskan dakwah Rasulullah, dakwah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Dan perlu diingat bahawasanya alam ketika itu adalah alam jahiliyah, alam yang penuh dengan maksiat, alam jahiliyah, alam tidak menghormati kaum wanita, alam yang menyembah berhala, ya, di sekeliling Kaabah penuh dengan berhala. Jadi apa yang menarik di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan ketika berumur 40 tahun. Diutus apabila turunnya Quran itu ketika dia berumur 40 tahun, ya. Dan sesungguhnya keadaan ini terus berterusan dan ia memberi satu kekuatan jiwa kepada Rasulullah SAW apabila selama 23 tahun Quran itu diturunkan secara tartilan ataupun murattaban, secara beransur-ansur, ya. Apabila diturunkan Al-Quran itu, maka pada tahun yang pada tahun yang ke-13, tahun yang ke-13 berada di Mekah,
beliau telah bergerak ke Madinah. Dan pada hari beliau bergerak ke Madinah itulah yang dikenali sebagai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu, beliau tidak mengikut jalan biasa. Dan pada situ kita tengok Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah ya. Maka daripada Mekah Mukarramah itu, daripada Mekah Mukarramah dia turun ke bawah. Saya ingat Jabal Sur di situ, ya. Kemudian dia naik, dia pusing ke atas. Dia pusing, dia ikut jalan jauh. Hudaibiyah di situ. Kemudian dia naik itu, dia warna hijau tu, yang dia ikut jalan jauh, dia ikut jalan dekat pantai. Manakala kaum Quraisy pula meneruskan mencari dia mengikut jalan biasa. Jadi di sini kita dapati Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar pada ketika itu telah mempunyai perancangan yang cukup rapi. Ya, dia tidak mengikut jalan biasa, tetapi walaupun jauh sedikit, mereka selamat. Jadi mereka mengikut jalan yang selamat, yang tidak boleh dikejar oleh Quraisy pada ketika itu. Justru apabila mereka sampai ke Quba itu, maka dia telah membina satu masjid yang sampai sekarang kita kenali sebagai Masjid Quba. Apa yang menarik di sini, ketika beliau sampai di Madinah, itulah bermulanya tahun hijrah dalam Islam. Ya, kita ada 100 tahun untuk dikenali sebagai satu kurun. Kena ingat, yang dia pergi ni adalah hari pertama satu hijrah. Tahun satu hijrah pada kurun yang ke satu hijrah. Itu dari sudut timeline tu. Kena jelas di situ ya. Pada ketika ini, kalau satu hijrah, kalau ikutkan kepada Masihi, bersamaan dengan 600 Masihi. Maknanya, hijrah dengan Masihi itu, dia punya angka ataupun jaraknya ialah 600 tahun.